الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini meneruskan pengajian bagi syarahan matan Al-Ajrumiyah, dan kita telah masuk pada pengajian yang ke-13. Jadi perbahasan kita pada hari ini ialah berkenaan dengan al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari'. Jadi kita telah mengetahui pada pengajian yang lepas berkenaan dengan jenis-jenis mu'rab. Jadi mu'rab, yakni mu'rabat terbahagi kepada dua, iaitu berkenaan dengan isim dan fi'il mudhari'. Dan kita telah bincang berkenaan dengan isim sebelum ini, isim mufrad, musanna, jama' yang dengan seluruh pembahagiannya, jama' taksir, jama' muzakkar salim, jama' muannas salim. Jadi pada perbincangan hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan al-mudhari'. Fi'il mudhari' terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sahihul akhir dengan mu'tallul akhir. Fi'il mudhari' ada yang fi'il mudhari' sahihul akhir dan ada yang mu'tallul akhir. Apa makna sahihul akhir? Sahihul akhir ialah yang berakhir fi'il tersebut dengan huruf-huruf selain daripada huruf illah. Jadi kita sedia maklum huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah dalam bahasa Arab ada 28 huruf. Nah, mula daripada alif sampai ya ada 28 huruf. Atau ada yang tafsirkan jadi sebut 29 huruf. Dan kesemua hurufnya adalah dikira sebagai huruf yang bukan mu'tal. Nah, manakala ada 3 sahaja huruf yang disebut dengan huruf illah, iaitu al-waw, al-alif dan al-ya. Maka mana-mana fi'il yang berakhir dengan salah satu daripada huruf 3 ini, al-waw, alif dan ya, maka ianya dinamakan dengan al-fi'lu mu'tallul akhir. Dan kalau kata tidak berakhir dengan salah satu daripada 3 huruf ini, yakni al-waw, alif dan ya, lain daripada 3 huruf ini, maka disebut dengan al-fi'lu sahihul akhir, yakni hurufnya sahih. Bahasa kita yang lain disebut mu'tal. Dalam bahasa maknanya yang tidak sihat, maksudnya tidak boleh menanggung baris. Mu'tal yakni tidak boleh menanggung baris. Manakala huruf sahih boleh menanggung baris, boleh diletakkan padanya dengan dhammah, boleh diletakkan padanya dengan fathah, dan seumpamanya. Manakala huruf mu'tal ada sebahagian keadaan yang dia tidak boleh untuk menanggung baris. Nanti kita akan tengok keadaan. Contoh bagi sahihul akhir, contoh bagi sahih al-akhir, ini fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf yang sahih. Jadi kita faham elok huruf akhir dengan makna huruf sahih, iaitu selain daripada alif, waw dan ya. Contohnya yal'abu, yal'ab, yal'ab, belakangnya huruf apa? Huruf ba. Yadrusu, yanjahu, yabda'u. Nah, yabda'u hamzah, bukan alif. Nah, sebab tu sebahagian mengira 29 huruf. 29 huruf karena hamzah diasingkan daripada alif.
Hamzah itulah hamzah yang ada alif di atas tu. Boleh. Yarfa'u, yasiru, yusallimu atau yaslamu. Kemudian yu'minu, yarmuzu. Jadi ini antara akhirnya adalah dengan huruf selain daripada alif, waw dan ya. Dan contoh kepada mu'tal akhir, ada yang mu'tal al-akhir bil waw, yang akhirnya dengan waw. Contoh yaghzu, yad'u, yalhu. Yang berakhir dengan alif, yas'a, yakhsha, yalqa. Yang berakhir dengan ya, yarmi, yasqi, yahdi. Dan ini contoh kepada apa ni, pembahagian fi'il mudhari' sahihul akhir dengan atau sahihul akhir dengan mu'tal al akhir. Saya tulis. الفعل المضارع dia ada dua. Dia ada yang sahihul akhir dengan mu'talul akhir. Jadi kita sedia maklum mu'tal, huruf mu'tal adalah huruf al-alif, al-waw dan al-ya. Selain daripada huruf alif, waw dan ya, maka disebut sebagai sahih al-akhir. Contoh sahihul akhir kita sebut tadi, yal'abu, yadrusu, yabda'u, yaslamu atau yusallimu. Lagi yarfa'u, apa saja selain daripada tu, semangat tu kan. Nah, jadi belakangnya apa dia? Ba, sin, hamzah, mim, fa, a'in dan seumpama. Baik, contoh mu'tal akhir. Contoh bagi alif apa dia? Yarmi kan ya. Yakhsha, yas'a, yas'a. Ni lagi yakhsha, alif, yabqa, baik. Contoh bagi waw, yad'u, yaghzu. Lagi contoh bagi ya, yarmi, yaqdi. Lagi apa saja. Nah, yang belakangnya adalah ya. Jadi tengok sini, ni ya, waw, alif, alif. Baik. Keadaan kedua-dua fi'il mudhari' yang begini akan menjadikan ianya berbeza pada i'rab. Tamam? I'rab bagi fi'il mudhari' sahih al-akhir. Nah, as-sahih al-akhir. Jadi fi'il mudhari' yang sahih al-akhir di i'rab dengan harakatiz zahirah, dengan harakah yang zahirah. Makna harakah zahirah dengan makna dhammah raf'an, wa bil fathati nasba, wa bis sukuni jazma.
Jadi di Arab dengan dhammah pada hal rafa' dan fathah pada ketika halnya nasab dan sukun ketika halnya keadaan jazam. Contoh kita sebut yazhabu Zaidun. Yazhabu Zaidun. Lan yazhaba Zaidun. Lam yazhab Zaidun. Jadi dia berbeza pada harakah di akhirnya tadi mengikut kepada keadaan i'rabnya. Yazhabu, i'rab yazhabu fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Karena fi'il mudhari' termasuk mu'rabat. Dia bukan mabni, dia mu'rab. Maka di Arabnya dengan marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Karena dia sunyi daripada amil nasab dan amil jazam, li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tamam. Itu. Baik. Li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'. Karena dia tidak bersambung hujungnya dengan sesuatu. Itu fi'il i'rab yang penuh. Jadi yazhabu i'rabnya boleh fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه لم يتصل بآخره شيء. Boleh? Zaidun علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. لن يذهب lan yazhaba. Jadi kalau kita tulis, tengok di sini keadaan dia akan jadi berbeza. Jika sahihul akhir, keadaannya apa dia? Dhammati raf'an kenapa tak sebut bil jar? Jar hanya khusus kepada isim saja. Jadi dia akan salah satu ni dhammah, halnya akan jadi rafa' dengan dhammah, nasab bil fathah, jazam dengan sukun. Contohnya yazhabu Zaidun, lan yazhaba Zaidun, lam yazhab Zaidun. Kenapa berbeza tiga keadaan ni? Karena mauqi' Arabnya berbeza. Nah, yang ini tidak ada padanya amil nasab dan amil jazam. Yang ini ada amil nasab, lan. Dan sini ada amil jazam, iaitu lam, yang menyebabkan berlaku perubahan pada fi'il mudhari' tersebut. Boleh? Betul. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah Taala sebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu. Jadi yuwaswisu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Ya, li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. Contoh lagi ayat yang lain, lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah. Lan yastankifa. Tamam? Yastankifa jadi fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi mansubun bilan.
fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'un. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid sama juga. Fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'. Tamam? Jadi yuwaswisu dan yastankifa dan yalid. Jadi berbeza tadi mengikut kepada mauqi'ul i'rab, keadaan i'rabnya tadi. Jadi fi'il mudhari' yang sahihul akhir, sebut sahihul akhir maknanya yang huruf hujungnya adalah bukan alif, waw dan ya. Maka dipanggil sahihul akhir. Karena yuwaswisu hujungnya sin. Yastankifu hujungnya fa. Yalid hujungnya dal. Yazhab hujungnya ba. Tamam? Bagilah contoh apapun, maka kesemua jadi di-i'rab dengan harakah zahirah. Harakah yang zahirah. Boleh? Jadi ketika rafa' dengan keadaan rafa' bid-dhammah atau bid-dhammati raf'an wa bil fathati nasban wa bil jazmi wa bis sukuni jazman. Ada? Itu keadaannya. Baik, manakala i'rab mudhari' mu'tal akhir pula. Mudhari' mu'tal akhir i'rabnya ialah berbeza sedikit. Tamam. Yaitu i'rabnya dengan bid-dhammati raf'an wa bil fathati nasba wa bihazfi harfil illati jazma. Hazfi harfil illah, dihazafkan huruf illah karena dia hujungnya huruf illah, maka huruf illahnya dibuang. Maka kalau kita tulis dah faham kan mu'tal akhir apa dia? Bukan mu'tal akhir. Ya. Dah i'rabnya. Bid-dhammati raf'an. Dia pimpin ini dia je. Bil fathati nasban bihazfi harfi al-illati. Hazaf huruf illah, dibuang huruf illah. Jazman. Jadi dalam keadaan rafa' di i'rab dengan dhammah, nasab di i'rab dengan fathah, dan jazam di i'rab dengan hazfi harfil illah. Baik, adakah i'rabnya dhammah tadi? Kita akan tengok nanti. Macam mana i'rab dhammahnya? Dia i'rab dengan dhammah, tapi adakah dhammah dia dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah? Macam mana Ali Hakimi, Ali Najmi? Baik. Contohnya kita sebut yalhu at-tiflu bil qurrati. Ni. Yalhu Hafiz. Baca balik. Tamam. Baik. Tiflu i'rab apa Hafiz? Tamam, fa'il. Baik, yalhu, cuba i'rab yalhu. Ni, yalhu. Yalhu i'rab dia macam mana? Ihsan, i'rab yalhu. Marfu'un. Okey, fi'lun mudhari'un marfu'. Okey, sekat tu. Kemudian wa alamatu raf'ihi litajarrudihi. Litajarrudihi lu. Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Tak ada amil nasab dengan amil jazam di depannya, tak ada. Ada nasab depannya, nasab ada nasab.
Ada amil nasab? Tak ada nasab. Ada jazam? Tidak ada jazam. Ada lan, ada lam. Nanti kita tengok nanti adawatul jazmi dengan adawatul nasbi. Kita akan tengok nanti. Baik. Tak ada kan? Tu contoh paling mudah, lan lam. Baik, ada? Tak ada. Baik, jadi makanan i'rabnya kita i'rab dulu fi'lun mudhari'. Okey, fi'lun mudhari' dulu. Tahu dah ni fi'il mudhari'. Karena ada padanya harful mudhara'ah. Ahrufil mudhara'ah salah satunya pada ya. Anaitu. Ya ni salah satu pada huruf mudhara'ah. Baik, ni huruf ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Baik. Kemudian fi'il mudhari' dan dia duduk dalam keadaan tidak ada padanya amil nasab dan amil jazim, maka dia jadi marfu'. Marfu'. Kenapa dia marfu'? Li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Tamam? Wa alamatu raf'ihi, apa alamat rafa'nya? Ad-dhammatu. Baik, ad-dhammah. I'rabnya dia sebab kita sebut tadi mu'tal akhir bid-dhammati raf'an. Dia kan alamat rafa'nya adalah dhammah. Baik, tadi mana dhammah dia? Dia sebut yalhu. Mana dhammah ya? Baik, dhammahnya muqaddarah. Dia bukan dhammah zahirah. Dhammahnya muqaddarah. Tamam? Jadi kalau kita i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu ataupun na'am ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala akhirih. Tamam? Lagi? Ada sambungan apa ni, Wildan? Mana min zuhuriha? Apa dia, Zahid? Yalhu fi'lun mudhari'un marfu'un. Jadi sekarang kita mengaji sekarang ni, kita kenal dulu dia punya hakikat dulu. Sebab tu kita sebelum ni dalam pengajian kita mengaji dulu isim. Ni kita tak mengaji lagi mauqi' i'rab sebenarnya. Ni cuma kita i'rab dah siap-siap ni untuk kita biasakan kata pernah jumpa dah i'rab tadi. Kayaknya kalau ikut turutan pengajian, kita baru mengaji hakikat bagi setiap istilah yang digunakan dalam pengajian nahwu. Contohnya kita mengaji sebelum ni isim mufrad. Apa dia isim mufrad? Dan macam mana i'rab isim mufrad? Ketika rafa' bagaimana isim mufrad di i'rab? Ketika nasab bagaimana isim mufrad di i'rab? Ketika jar bagaimana isim mufrad di i'rab? Baik, mana satu yang ada jar, mana satu yang tidak ada jar. Tamam? Isim dalam asma semuanya ada padanya jar. Manakala bagi fi'il tidak ada jar. Itu kita susun dulu. Kemudian nanti baru akan masuk marfu'at. Bila masuk marfu'at baru kita akan kenal kedudukan dia tadi di mana. Kita tak sebut dah dia isim. Kita sebut kedudukan dia tadi. Contohnya fa'il. Zaidun. Zahaba Zaidun. Zaidun kita tak i'rab dia isim mufrad. Kita tak i'rab dia isim mufrad. Kita sebut isim mufrad marfu'. Tak ada. Mana ada isim mufrad marfu'. Yang di-i'rab pada waktu tu kedudukan dia jadi apa waktu tu. Ada fi'il, ada fa'il. Kalau ada fi'il perbuatan, dah tentu ada yang membuat. Cari pembuat dia siapa? Oh, pembuat dia adalah Zaid. Bila dia fa'il, maka keadaan dia akan jadi rafa'. Fa'il, dia duduk dalam marfu'at. Marfu'at maknanya yang nanti akan dilihat. Sebab bukan mesti marfu' dengan dhammah. Marfu' bukan alamatnya mesti dhammah saja. Ada marfu' dengan alif. Sama? Ada yang rafa'nya dengan waw. Jadi sekarang ni dia fa'il. Okey, kita tahu dia fa'il. Dan bila dia fa'il, fa'il mesti marfu'. Fa'ilun marfu'. Hukum dia dengan marfu'. Dan kemudian baru kita letak alamat dia. Wa alamatu raf'ihi, alamat dia apa pada Zaid? Dhammah. Baik, kenapa dia dhammah? Li'annahu ismul mufrad. Baru kita sebut balik dia isim mufrad. Jadi maknanya kalau nahwu nak kena mengaji, penting untuk kita tahu dulu ini isim kah, ini fa'il kah, ini huruf kah. Tahu dulu yang tu. Kemudian baru kita letakkan balik dia di dalam perbahasan ketika mana dalam anwa'ul i'rab.
ataupun dalam mu'rabat tadi, dalam marfu'at apa? Mansubat apa dia? Majrurat apa? Majzumat apa? Boleh faham? Ini susunan dalam al-ajrumiyah macam tu. Dan susunan tadi susunan yang bagus untuk dipanggil tertib di dalam zihin talib, dalam otak pemikiran pelajar, bagi mengetahui tentang i'rab sesuatu kalimah tersebut. Bagi mengelakkan dia daripada salah dalam baca. Jadi tak ada dari baca yazhabu Zaid sahaja, disukun macam muzakir, ya. Ya. Yazhab Zaid. Betul tak bacaan tadi? Betul kan dengan kaedah sukun taslam. Nah, atau dipanggil madrasah taskin, dia panggil madrasah tu sukun. Dia ada madrasah sukun. Madrasah sukun ni dia baca sukun semua. Senang. Biasanya orang baca sukun ketika mana? Waqaf. Nah, ketika waqaf dia akan baca dengan sukun. Contoh yazhabu Zaid. Boleh tak? Boleh. Tapi i'rabnya mesti dengan dhammah. Kalaupun dia sukunkan tadi, tapi dia tahu i'rabnya bagaimana. Boleh. Ini kita akan belajar ni lah. Ni baru pengajian yang ke-13. Pengajian ke-13 kita hari ini berkenaan dengan al-ajrumiyah, hanya bincang berkenaan dengan pembahagian tadi sahaja. Tidak masuk lagi marfu'an apa? Fa'il, tak bincang lagi fa'il tu apa dia. Tak bincang lagi apa dia tu maf'ulun bihi. Tak bincang lagi apa jenis fa'il, apa jenis marfu'at, berapa jenis benda yang marfu'. Jadi maksudnya kalau kita jumpa dia ni dalam keadaan rafa', dia ada salah satu daripada benda tu. Sama ada dia fa'il, ataupun dia naibul fa'il, ataupun dia isim kana, tamam? Ataupun dia khabar inna dan seumpamanya. Jadi kita akan jumpa keadaan tu saja. Dia akan baca dengan rafa'. Dia jangan bercampur aduk. Bila tak bercampur, bila kita baca kitab nanti kita akan boleh beza. Dan sebab qad alimta annal mu'rabati. Tahu tu? Wa anna al-mu'rabati. Kenapa baca mu'rabati? Karena mu'rabat ta tadi ni adalah alif ta tu adalah alif ta zaidah. Nyanyiannya adalah apa dia? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim, dan jamak muannas salim ketika dia menjadi isim inna, maka dia akan di'arab dengan mansub. Dan mansubnya dengan apa? Dengan kasrah. Maka orang akan baca dia alimta annal mu'rabati. Tahu dah baca. Buka kitab mana pun dia akan baca macam tu. Kitab tak ada baris pun dia tak ada masalah. Kenapa? Kerana dia boleh baca. Yang pentingnya boleh baca. Lepas tu kata ulama, al-i'rab far'un 'anil ma'na. I'rab ni furu' daripada makna. Bila kita boleh tak makna, maka i'rab adalah furu'nya. Indal mutakallim, orang yang bercakap, i'rab tu furu' daripada makna yang dia letak. Wal i'rabu wal ma'na far'un 'anil i'rab pula inda as-sami'. Orang yang mendengar, makna tu adalah furu' daripada i'rab tadi. Dia melihat kepada i'tibar. I'tibar orang yang bercakap, ketika dia nak bagi i'rab tadi, dia akan letak mana dulu? Dia akan letak makna dulu baru dia i'rab. Sebab tu al-i'rab far'un 'anil ma'na. Jadi al-ma'na asl wal i'rab far'. Maka orang yang nak membaca, ketika dia nak membaca ataupun nak tulis, dia akan letak makna dulu, baru dia akan i'rab. Kecuali orang tu dia malakah ataupun dia memang tak faham makna pun, tapi dia boleh baca. Ada orang macam tu. Kita tak faham lagi, dia boleh baca. Tapi ada gharib. Biasanya kalau dia boleh baca tu maksudnya dia pun ada dah makna dia boleh letak. Dia tahu ni fa'il. Maksudnya dia kalau nak terjemah, dia boleh terjemah. Dia boleh terjemah dah kerana dia faham makna. Kerana sebelum dia letakkan baris, dia tahu dulu makna. Maka kerana tu kata ulama al-mutakallim, di sisi orang yang bercakap, al-i'rab far'un 'anil ma'na. I'rab tu furu', makna adalah asal. Manakala di sisi orang yang dengar pula, al-ma'na far'un 'anil i'rab. Makna jadi furu' daripada i'rab. Dia dengar i'rab kawan tu dulu, baru letak makna. Kenapa kawan tu sebut macam ni? Baru dia i'rabkan makna. Boleh? Dan boleh jadi juga berbalik. Boleh jadi. Tak ada masalah. Jadi i'rab bagi fa'il mudhari' mu'tal akhir, kita sebut tadi, bidhammati raf'an wa bil fathati nasba
wabil bihazfi harfil illati jazma. Jadi kita dah i'rab yalhu at-tiflu bil kurrah. Yalhu dengan mana? Yal'abu. Yalhu dengan mana? Yal'ab, yakni bermain. Jadi yalhu kita i'rab dia fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala akhirih. 'Ala akhirih. Pada waw tu yang kita i'rabnya, nah. Bukan kita i'rab pada ha tu, pada waw tu. Nah, dhammah muqaddarah 'ala akhirih. Mana min zuhuriha as-siqal. Mana berat, kita tak letak di atas. Boleh tak kita sebut yalhu? Yalhu. Berat. Boleh. Baik, at-tiflu, tiflu i'rabnya fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih atau fi akhirih. Li'annahu ismul mufrad. Li'annahu ismul mufrad. Baik, tak apa. Jadi al-ba' pula harfu jarrin bil qurrah tu, ba tu apa dia? Harfu jarrin mabni 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Dia tidak ada mahal. Dia ingat kalau mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Dan kemudian qurrah, al-qurrah jadi ismun majrur bi harfil jar, ismun majrur bil ba, karena dia majrur dengan ba tadi. Wa alamatu jarrihi al-kasrah zahirah fi akhirih. Jadi fa'il mudhari' kalau yang kita sebut tadi apa dia? Mu'tal akhir, dia akan di'arab dengan apa? Dengan bidhammati raf'an, ini dhammah muqaddarah, dengan bil fathati nasban pun juga fathahnya muqaddarah juga. Fathahnya pun muqaddarah. Contoh minta maaf, fathahnya tidak muqaddarah, minta maaf. Ada keadaannya. Ada keadaan dia yang fathahnya muqaddarah dan ada keadaannya yang fathahnya zahirah. Baik. Jadi kita tengok satu-satu. Jadi kita sebut lagi, kalau dengan keadaan dhammah, yas'a zaidun. Yas'a zaidun. Yas'a fi'lun mudhari'. Marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu mana ni syarimi mana? Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala akhirih mana min zuhuriha at-ta'azzur. كثقل تعذر ثقال كان تعذر نعم karena ta'azzur. Yasa. Baik. Dan kita tahu di sini bahawa bila tengok balik mana-mana fa'il mudhari' yang berhujung dengan waw dan alif, tamam, ataupun ya, maka rafa'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Hatta ya pun. Nah, yarmi zaidun. Sama juga. Yarmi zaidun pun rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Jadi ketika rafa', mana-mana fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah, maka di'arab dengan dhammah muqaddarah. Itu kalau ketika rafa'. Tamam? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wallahu yad'u ila daris salam. Yad'u. Sayusli naran zata lahab. Sayasla naran. Dalam ayat Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran. Zata lahab. Benar, innaha tarmi bi syararin kal qasr. Pun muqaddarah juga. Semuanya dalam keadaan apa? Keadaan rafa'. Bila dia akan dirafa'? Ketika tidak ada padanya amil nasab dan jazam. Baik. Itu kita dah faham. Kemudian masuk contoh kepada nasab. Contoh kita baca lan yalhuwa. Yalhuwa tu. Yalhu at-tiflu bil qurrah. Kalau masuk lan, dia akan baca lan yalhuwa. Boleh baca fathah. Maka i'rab yalhuwa jadi apa? Fi'lun mudhari'un mansubun bilan
wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Tamam? Kenapa? Kerana boleh dibaca. Lan yalhuwa, boleh. Boleh? Baik. Contoh juga lagi, lan yarmiya, boleh juga. Lan yarmiya. Lan yarmiya Zaidun as-sahma. Lan yarmiya. Jadi yarmiya dibaca dengan mansub mu'alamatu nasbihi fathah az-zahirah. Ada akhirnya. Tapi kalau yas'a, yas'a tidak boleh. Jadi lan yas'a Zaidun. Yas'a tetap dalam keadaannya. Tidak boleh diletakkan dengan baris di hujungnya kerana apa? At-ta'azzur. At-ta'azzur. Maka lan tadi harfu nasbin mabni ala sukun la mahala laha min al-i'rab. Yas'a fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. At-ta'azzur tidak boleh letakkan dengan fathah. Jadi dia baca i'rab dia dengan fathah juga, cuma tidak boleh di fathahnya muqaddarah, tidak dengan fathah zahirah. Kerana ta'azzur tidak boleh letakkan baris di atas dia. Lan yas'a. Baik. Jadi kita dapat ketahui di sini ketika hal nasab, kalau hujung fi'il mudhari' tersebut hurufnya adalah waw dan ya, maka i'rabnya dengan fathah zahirah. Kalau berhujung fi'il mudhari' tadi dengan alif, maka di-i'rab dia dengan fathah yang muqaddarah, bukan lagi dengan fathah zahirah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut lan nad'uwa min dunihi ilaha. Lan nad'uwa, nad'uwa baca wa, belakang ada fathah. Kenapa? Kerana boleh dibaca. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara. Tarda dibaca dengan muqaddarah. Akhirnya dengan apa? Dengan alif. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Lan tughniya. Boleh baca tughniya kerana belakang dia ya. Maka dapat kita simpulkan bahawa mana-mana fi'il mudhari' yang berakhir dengan waw dan ya dan alif, ketika halnya nasab, dia akan jadi fathahnya zahirah ketika di hujungnya waw dan ya, dan akan jadi muqaddarah ketika belakangnya adalah alif. Boleh faham ni? Kau jadi pening lah. Boleh. Jadi kalau kita sebut di sini, ini mu'tal akhir. Kan mu'tal akhirnya dia ada al-alif, al-waw, al-ya. Jadi kalau kata kita pecahkan lagi, ketika ini ada rafa', nasab, jazam. Rafa', nasab, jazam. Rafa', nasab, jazam. Mu'tal akhir dengan alif, kalau rafa' dhammah muqaddarah. Ketika nasab, fathah muqaddarah. Waw ketika rafa' dhammah muqaddarah. Ketika nasab, fathah zahirah. Al-ya ketika rafa' dhammah muqaddarah. Ketika nasab, fathah zahirah. Tengok. Baik, ketika jazam, nanti kita akan tengok. Jazam dia jadi apa? Waktu ketika jazam, contohnya lam yalhu. Ni dia akan buang ni. Dia masuk lam. Kalau masuk lan, yalhuwa. Karena dia waw. Waw termasuk sini. Fathahnya zahirah. Boleh?
Kalau masuk lam, maka dia akan buang ni. Dia akan baca yalhu. Nah, hazfu harfil illah. Masuk saja lam jazam, maka jazam dia akan dibuang belakang. Yalhu. Nah, kalau yas'a, yas'a, misalnya yas'a Zaidun. Ni alif kan? Kalau masuk lam, dia akan jadi lam yas'a. Ini dibuang. Zaidun. Jadi, pengajian Nahwu akan ajak kita untuk imla. Kita boleh tahu nak tulis macam mana. Kalau orang baca kat kita, Tok Guru baca, lam yas'a Zaidun. Dia akan tulis macam ni. Dia tak akan tulis macam ni. Kerana dia mengaji. Kalau masuk lam, dia kena buang huruf illah. Ini kena latihan. Nanti akan jumpa lagi, dan akhirnya dia akan tahu sendiri. Tamam? Jadi lam yalhu at-tiflu bil qurrah. Jadi lam yas'a Zaidun. Yas'a dibuang alif belakangnya. Nah, contoh lagi lam yarmi Zaidun. Yarmi pun ya belakangnya, yarmi. Lam yarmi. Maka dibuang ni. Dibacanya lam yarmi. Ya. Dia tidak tulis alif ni. Ya belakang tak tulis. Lam yarmi. Baik. Dia kira i'rabnya fi'lun mudhari'un. Kalau kata lam yalhu. Lam yalhu. Yalhu ni i'rab apa? Kalau lam harfu jazmin. Dia buat harfu jazmin wa qalbin disebut itu. Kalau kita sebut harfu jazmin saja pun tak ada masalah. Harfu jazmin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tamam? Kemudian yalhu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfi harfil illati. Hazfu harfi al-illah. Itu selesai. Dihazafkan huruf illah di belakang. Jadi contoh dalam Quran Allah Ta'ala sebut fala tad'u ma'allahi ahada. Tad'u. Asalnya tad'u ada waw. Tapi ada la. Lam tadi la jazam. La nahiyah. Maka dia jadi jazam. Maka dibuang waw. La illam yantahi. Al-munafiqun. Lam yantahil munafiqun. Asalnya ada hi, ada belakang tu ada alif. Dibuang alif tadi, maka dia jadi yantahi ha saja. Alifnya dibuang. Asalnya yantahi, buang alif tu. Kerana ada lam. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Yarahu ahad. Jadi yarahu asalnya yarahu. Yarahu. Jadi yara, asalnya ada yara, hu. Dibuang alif. Faham? Hu tu tadi ni yang dia punya dhamir. Asalnya macam ni. Lam yarahu. Ni hu, yarahu. Asalnya lam. Ni. Asalnya yarahu. Tapi bila masuk lam dibuang ni. Yarahu. Boleh nampak ni? Faham? Maka kita ringkaskan perbahasan kita yang panjang-panjang lebar dari ini, bahawa fi'il mudhari' yang sahih al-akhir yu'rabu bil harakati zahirah. Itu yang kita sebut tadi, bil dhammati raf'an wa bil fathati nasba wa bis sukuni jazma. Manakala fi'il mudhari' mu'tal akhir pula, maka kita akan i'rabnya ketika rafa' dengan dhammah. Waktu ketika rafa' dengan ketika rafa' dengan dhammah, ketika dalam keadaan alif, maka dia akan rafa' dengan dhammah dan nasab dengan kedua-duanya muqaddar. Dan ketika jazam akan dihazf. Ni pun jazam hazf. Ni pun jazam hazf. Maka ketika mu'tal akhirnya waw, waktu ketika rafa' maka dia akan dhammah. Muqaddarah.
Namun ketika nasab dia akan fathahnya zahirah. Al-ya pun sama juga, ketika rafa' dhammah muqaddarah. Dan nun ketika nasab dia akan jadi fathah zahirah. Dan ketika dalam keadaan jazam, hazfu harfil illah. Kalau ringkas lagi apa dia? Mu'tal akhir, ketika dalam keadaan rafa', kesemuanya dalam keadaan dhammah muqaddarah. Faham? Ketika dalam keadaan nasab saja berbeza. Waktu nasab, alif sahaja yang fathahnya muqaddarah. Maka yang bakinya, waw dengan ya, fathahnya zahirah. Boleh faham? Kalau buat macam ni lagi kita akan nampak cara bacaannya tersebut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita pada pengajian akan datang, iaitu pada af'alul khamsah bagi matan al-ajrumiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.